surah ini dia tahulah bagaimana rasa, dan saya percaya dan saya yakin tuan-tuan semua memang bacakan surah ini tiap-tiap malam. Jadi bila kita baca surah ini, kesan dia dari sudut kerohanian, jiwa kita ini akan kuat. Jiwa kita akan yakin kepada Allah Ta'ala. Kita tidak akan bergantung harap kepada manusia. Yang beri rezeki ialah Allah. Apa-apa pun Allah, yakin. Kesan dia. Itulah yang dia katakan kekayaan yang sebenarnya, iaitu kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa, yakin kepada Allah Ta'ala, yang maha pemberi rezeki. Lalu ulama hadis bahaskan apa makna hadis ini sebenarnya. Lam tusibhu faqatun abada. Sesiapa yang mengamalkan surah ini, baca surah ini tiap-tiap malam, tidak akan kena kepadanya faqatun abada, kemiskinan buat selama-lamanya. Apa makna kemiskinan itu? Kata Al-Allamah Ali Al-Qari, ini ulama-ulama hadis yang terkenal, yang masyhur. Kata Al-Allamah Ali Al-Qari, beliau menghuraikan makna tidak kena kepada pembacanya itu kemiskinan buat selama-lamanya. Apa makna kemiskinan itu? Lam yadurhu faqrun, kefakiran tidak akan menjejaskannya untuk beribadah kepada Allah. Itu makna dia. Kalau sekiranya dia itu dalam keadaan susah sekalipun, tidak akan mengganggu dia sikit pun untuk beribadah kepada Allah. Setengah kita ni bila kita susah, bila kita dalam kesusahan, kita rasa tak ada kekuatan nak beribadah kepada Allah Ta'ala, nak bangun malam ke, nak bersedekah ke, tak ada kekuatan. Nak datang semayang berjemaah ke, rasa tak sedap lah, rasa frust, ada macam-macam lah, rasa putus asa, macam-macam. Jadi kalau sekiranya kita mengamalkan surah ini, walaupun kita dalam keadaan ada masalah sekalipun, tidak akan mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu maksud yang pertama. Yang keduanya, lam yusibhu faqru qalbin, tidak akan ditimpa kemiskinan hati padanya. Ada orang tu duit banyak, tak? Duit banyak tapi kedekut. Bila tengok orang susah, dia tak rasa apa pun. Tak rasa nak tolong bantu, tak ada apa. Tak ada apa. Ini jiwa dia miskin. Jiwa dia miskin. Nabi SAW bersabda, ada kereta nombor pendaftaran nombor JDE J Johor, Q Qatar, E Euro, JQE 5823. Minta tolong alihkan apa ni kenderaan. Baik. Nabi SAW bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, laisal ghina an kathratil arad, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafsi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW bersabda, tidaklah kekayaan yang sebenar itu kerana banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenar itu ialah kaya jiwa. Kaya jiwa. Ini yang kita tahu. Inilah yang dimaksudkan dengan tidak akan ditimpa kemiskinan kepadanya buat selama-lamanya. Maknanya jiwa dia kaya, dia sensitif dengan keadaan, suka bantu orang. Itu dia. Suka memberi pertolongan. Ini dia. Ini kita nak, tuan-tuan. Kita tak nak hanya duit saja banyak, harta saja banyak, tetapi jiwa kita miskin. Inilah yang dikatakan oleh Al-Allamah Ali Al-Qari.
makna tidak akan menimpa kepadanya kemiskinan buat selama-lamanya. Yang pertama, maknanya kefakiran, kemiskinan tidak menjejaskannya untuk beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan ditimpa kemiskinan hati, malah dia ada kekayaan jiwa dia, kekayaan jiwa dia. Yang kedua, kelebihan surah ini dilimpahi kekayaan. Memang betul, memang benar. Ada dalam hadis yang lain menyatakan bahawa surah ini bila kita amalkannya murah rezeki. Ada. An Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan hadis ini juga diceritakan, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sehulah dengan kekayaan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Salah seorang sahabat Nabi, di antara salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya, Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kalau kita baca dalam riwayat hidup beliau, beliau ni bukan seorang yang kaya pada asalnya. Beliau anak yatim. Ibunya namanya Ummu Sulaim. Ibunya ini lihat para sahabat Nabi yang lain suka beri hadiah kepada Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini berikan hadiah kepada Nabi harta mereka yang paling berharga, yang bernilai, yang ada pada mereka, kerana mereka nak menyatakan rasa sayangnya, yakinnya kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak akan sekali-kali dikira orang yang baik, kamu tidak akan sekali-kali lan tanalul birra, disebut orang yang betul-betul baik, sehinggalah kamu menginfakkan harta yang kamu sayang, yang paling sayang. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni ada yang hadiah kepada Nabi kebun tamar dia, ada yang hadiah kepada Nabi kuda dia. Zaid bin Harisah ni contoh, kuda yang paling dia sayang, di antara kuda yang terpantas ketika itu, dia hadiah kepada Nabi. Jadi sahabat-sahabat ni suka hadiahkan harta mereka yang berharga kepada Nabi. Nabi SAW, tuan-tuan, bila sahabat hadiahkan apa-apa sahaja kepadanya, maka baginda ambil. Nabi ambil. Nabi tak pernah tolak pemberian sahabat. Nabi ambil itu bukan Nabi guna untuk diri dia. Nabi ambil sebagai tak nak sekat keinginan sahabat untuk nak buat pahala. Bila Nabi ambil, Nabi bagi balik kepada orang yang lebih memerlukan. Seperti Zaid bin Harisah, kalau kita baca dalam cerita Zaid bin Harisah dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Hamka menyebut Zaid bin Harisah ni ada kuda yang sangat cantik dan terpantas ketika itu, di antara yang terpantas ketika itu. Lalu Zaid pun bila dengar Nabi kata, Nabi bacakan ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dalam surah Ali Imran, maka Zaid pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, ambillah kuda aku ini, aku hadiahkan kepada kamu. Ambil aku hadiahkan. Muka Zaid tu berubah, nampak? Berubah. Kenapa berubah? Sebab nampak dia tu memang sayang betul-betul kepada kuda. Kuda dia tu kalau kita sekarang ni kenderaan kita lah, kereta kita lah contohnya, kereta yang laju yang ada pada kita, kereta yalah, kereta sport lah contoh lah. Jadi berubah muka Zaid bila Zaid hadiahkan kudanya kepada Nabi. Nabi tengok Zaid, Nabi faham. Nabi ambil apa yang Zaid hadiahkan itu. Lepas tu duduk sebentar, Nabi suruh sahabat pergi cari Usamah. Usamah ni anak Zaid. Pergi cari Usamah. Usamah pun datang. Bila Usamah datang, Nabi kata, ya Usamah, wahai Usamah, sekarang ni aku nak hadiahkan sesuatu kepada kamu. Kamu ambillah kuda ini. Rupa-rupanya Nabi bagi balik kepada Usamah. Usamah tu anak kepada Zaid. Jadi Zaid pun suka. Maknanya pemberiannya Nabi itu, Nabi beri kepada anaknya balik.
Itulah cara Nabi. Dan bukannya Nabi guna untuk diri dia. Kalau kita orang bagi hadiah kat kita, kita bagi dah kat orang lain. Baik. Jadi Ummu Sulaim ni dia seorang perempuan yang kematian suami, ibu tunggal. Dia tidak punya apa-apa. Lalu Ummu Sulaim pergi jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku juga ingin hadiahkan sesuatu kepada kamu. Tetapi aku tidak ada harta yang lain melainkan anak lelaki aku ini seorang saja, Anas. Aku mahu kamu ambil anak aku ini ya Rasulullah. Aku ingin hadiahkan kepada kamu." Hebat Ummu Sulaim. "Ambillah ya Rasulullah, jadikan sebagai budak kamu, hamba kamu." Nabi ambil, tuan-tuan. Nabi tidak pernah sekat keinginan para sahabat. Dan Nabi ambil itu tujuannya bukan apa. Nabi nak didik Anas bin Malik. Anas bin Malik pun duduklah dengan Nabi. Beliaulah yang sediakan air mandi, air wudu untuk Nabi. Di mana saja Nabi pergi, di situlah beliau ada. Jadi lama-lama tu ilmunya mantap, ilmunya hebat. Selepas 10 tahun Anas bin Malik bersama Nabi, duduk dengan Nabi, jadi budak Nabi. Maka Nabi panggil balik ibunya, Ummu Sulaim. Lalu Nabi kata, "Hari ini aku ingin serahkan balik anak kamu. Anak kamu ambil." Jadi Nabi pulangkan balik Anas bin Malik dalam keadaan yang hebat ketika itu. Usianya ketika Ummu Sulaim serah kepada Nabi, usianya 7 tahun. Ada riwayat kata 7 tahun. Ketika Nabi serahkan balik Anas bin Malik kepada Ummu Sulaim, usianya 17 tahun. Dia dah besar dah. Dah hebat dah, ilmu tu cukup hebat. Maka sebab itulah kalau kita baca dalam banyak hadis itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sukanya Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim pun bagi tahu, "Ya Rasulullah, kamu pun tahu bahawa harta aku ini, anak aku seorang ini saja. Maka engkau doakanlah kepada anak aku ini, semoga dimurahkan rezeki." Dalam riwayat menyebut Nabi SAW pun mengajar Anas bin Malik satu doa yang sangat masyhur, yang diamalkan oleh para alim ulama. "Allahumma aghnini bifadlika amman siwak wa bihalalika an harami." Ringkas saja. Doa itu sangat ringkas, tapi doa itu sangat kualiti. "Allahumma aghnini", ya Allah kayakanlah aku. Kita kena ingat, tuan-tuan, kaya ini, rezeki ini, jangan ingat harta je dah. Harta itu sebenarnya serendah-rendah rezeki. Anak soleh itu sebaik-baik rezeki. Kesihatan itu setinggi-tinggi rezeki. Dan yang paling sempurna rezeki itu ialah keredaan ilahi, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ajarkan satu doa kepada Anas bin Malik, "Allahumma aghnini", ya Allah engkau kayakanlah aku, bifadlika, dengan bifadlika ni makna dengan kebesaran kamu. Bifadlika ni, engkau kayakanlah aku ya Allah dengan kebesaran kamu, amman siwak, mengatasi selain daripada kamu. Ringkas saya. Kayakanlah aku ya Allah, bifadlika, dengan kurniaan kamu ya Allah, mengatasi selain daripada kamu. Wa bihalalika, dan yang halal sahaja, bukan yang haram. Wa bihalalika wa bihalalika an haramik. Pendek saja doa itu. Ulama kata amalkanlah doa ini 70 kali. Baca 70 kali pada hari Jumaat. InsyaAllah murah rezeki. Baik. Selepas daripada itu, berkat daripada doa Nabi itu, Anas bin Malik memang murah rezeki. Bayangkanlah anaknya saja 100 orang. Mana ada sahabat Nabi anak 100 orang? Tak ada. 100 orang anak dia.
usianya ketika meninggal dunia 99 tahun. Dan ketika mana beliau meninggal, beliau menjadi governor di salah sebuah jajahan takluk Islam. Rezekinya murah. Ladang kurma orang lain berbuah sekali setahun, tetapi beliau 2 kali setahun, berkat doa Nabi. Berkat doa Nabi. Tuan-tuan semua bolehlah nak amalkan doa itu. Nah, yang dah kaya tu lagi kaya. Nah. Baik. Yang belum kaya tu memang kena doa, kena amal. Baik. Anas bin Malik menceritakan, hadis ini hadis riwayat Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, qala suratul waqiah suratul ghina. Surah waqiah itu ialah surah kaya. Surah kaya, ada juga surah kaya dalam Quran, iaitu surah al-waqiah. Faqra'uha, maka bacalah dia. Wa'allimuha, dan ajarkanlahnya auladakum, kepada anak-anak kamu. Rawahu Ibnu Mardawih. Hadis ini hadis yang masyhur, tuan-tuan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam As-Sayuti dan juga Dr. Wahab Az-Zuhaili, ulama besar di Syria. Dr. Wahab Az-Zuhaili menakalkan dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir. Ini hadis yang masyhur. Surah Al-Waqiah ialah surah yang kaya, surah kemewahan. Maka bacalah dan ajarkanlah kepada anak-anak kamu surah ini. Kenapa kita kena ajarkan anak-anak kita, dan kita kena suruh anak-anak kita baca surah Waqiah? Semoga Allah Ta'ala murahkan rezeki mereka. Mereka juga tidak akan mengharapkan kita, ibu bapa ini nak kahwin pun kita support juga anak kita. Dahlah kita tolong hantar mereka belajar, habis macam-macam duit habis, tetapi bila nak kahwin kita juga kena support. Jadi eloklah kita suruh anak kita baca surah ni tiap-tiap malam. Moga-moga dimurahkan rezeki. An Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allimu nisaakum suratal waqiah fa innaha suratul ghina. Rawahu Ad-Dailami. Daripada Anas bin Malik juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarkanlah perempuan-perempuan kamu surah Al-Waqiah, kerana sesungguhnya ia adalah surah kekayaan. Kenapa perempuan, tidak lelaki? Kalau perempuan yang baca, kalau perempuan yang tak bekerja tu, ya orang Arab ni, dia perempuan, dia tak seperti mana perempuan kita. Jadi kalaulah orang perempuan tu, katakanlah yang duduk di rumah tu, amalkan surah ini, dimurahkan rezeki. Apatah lagi yang bekerja, anak-anak lelaki kita yang bekerja, lagi-lagi lah. Itu mafhum hadis ini. Baik. Yang ketiganya, tuan-tuan, dalam surah ini juga Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang keadaan kengerian hari kiamat. An Ibnu Abbas qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad syita qala syayatni Hud wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun fa idza asy-syamsu kuwirat. Qala Abu Isa hadza hadithun hasan gharib. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, berkata, mata tak nampak, tuan-tuan, minta maaf ya. Aduh, umur makin muda ni lah. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat rambutmu telah beruban. Nabi ni ada uban di rambut dia. Ada riwayat kata uban Nabi ni 21 helai rambut. 21 helai rambut. Sesungguhnya aku melihat Abu Bakar ni bapa mentua Nabi lah, sahabat karib Nabi, bapa mentua Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lihat di rambutmu itu ada uban. Lalu Nabi bersabda, ada beberapa surah yang menyebabkan rambutku beruban. Rupa-rupanya Nabi fikir, Nabi memikirkan benda-benda yang Nabi menyebabkan Nabi rasa bimbang, iaitu surah Hud.
Ini menceritakan tentang kebinasaan kaum. Surah Al-Waqiah ni ialah menceritakan tentang hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat. Surah Al-Mursalat, surah An-Naba, surah At-Takwir, ini semua surah-surah yang menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat, sehingga menyebabkan rambut Nabi beruban. Itu tuan, betul lah ada pendapat kata orang beruban tu banyak mikir lah. Ada pendapat kata lah, ialah dalam riwayat lain, uban itu tanda orang beriman. Tanda orang beriman. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, dalam surah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kengerian, kedahsyatan hari kiamat. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah datangnya hari kiamat. Kiamat ini kalau kita buka dalam Al-Quran, ada 37 nama kiamat. Banyaknya Allah Ta'ala sebut tentang kiamat, sehingga nama-nama kiamat sampai ada 37. Yang kita tahunya yaumul kiamah, hari kiamat. Sebenarnya banyak lagi dalam Quran. Yaumul hasrah, yaumul qari'ah, banyak. Yaumul azifah, banyak sangat-sangat. Nak cerita pentingnya kita ingat kepada hari kiamat. Kiamat ini terbahagi kepada 3. Yang pertama kiamat kecil, yang kedua kiamat sedang, yang ketiga kiamat besar. Kiamat kecil itu semua kita akan bertemu dengannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh, bila datangnya kematian kepada kamu, maka berlakulah kiamat. Setiap kita ni semua akan mati belaka, dan inilah kiamat yang kita nanti-nantikan. Tunggu nombor giliran, tapi tak tahu berapa nombor giliran kita. Dah agak-agak nombor ke berapa kita, hari ni ke besok ke. Tapi agak-agak lambat lagi lah Haji Fadil, agak-agak lambat lagi lah, agak-agak lah. Tapi kalau hari ni guan, kalau hari ni lah misal kata tak, hari ni lah bimbang lah. Saya ni tak nak cerita pasal mati tuan-tuan. Bila sebut pasal mati, bila orang minta saya tazkirah pasal mati, saya kata minta tolong cari ustaz lain. Saya takut mati tuan-tuan. Hari tu kawan saya UKM sekali dengan saya, satu jabatan dengan saya. Kita ni jabatan bahasa Arab, ya, mengajar bahasa Arab. Sepatutnya dalam kelas tu, dalam tutorial tu, kita masuk tu, kita terus kepada silibus kita lah, mengajar bahasa Arab. Tiba-tiba kawan saya tu tazkirah pasal mati. Kawan saya tu, arwah kawan saya tu, beliau tu bukannya penceramah, tak pernah ceramah pergi masjid di surau, tapi tiba-tiba dalam kelas tu masuk je duk ceramah pasal mati, Jadi budak-budak student ni tengah-tengah, wano dia ceramah pasal mati. Rupa-rupanya 2-3 hari kemudian mati dia. 2-3 hari kemudian mati dia. Jadi saya ni takut tuan-tuan, kalau cerita pasal mati takut, bimbang. Jadi saya tak nak cerita lah pasal mati, tuan-tuan suruh orang lain lah. Saya nak cerita pasal kiamat. Jadi kita ni bila datangnya kematian kepada kita, maka itulah kiamat. Itu kiamat yang pertama, kiamat kecil. Kiamat yang kedua, kiamat sedang. Kiamat sedang itu ialah ni ayat yang kita baca ni, idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah datangnya hari kiamat, hari kehancuran alam semesta ini, di mana dia tiupnya sangkakala Israfil tiup, menyebabkan kehancuran, kemusnahan berlaku. Tetapi kita jangan bimbanglah, kita semua ni tidak akan berjumpa dengan kiamat tersebut, hari kehancuran itu. Nabi SAW jelaskan dalam kitab Asyratus Sa'ah tentang tanda-tanda kiamat. Sebenarnya kita akan terlebih dahulu dimatikan oleh Allah Ta'ala. Kita orang Islam ni, kita orang yang beriman ini, kita jangan bimbang, kita tidak akan berjumpa dengan hari kemusnahan alam semesta ini. Tidak akan berjumpa. Kalau jumpa pun ke bumi ya, itu pun sikit je, bau 5 skala liter gitu ya, 5-6 skala liter
Jangan duk bimbang lah. Kalau kita rujuk dalam kitab berkenaan dengan tanda-tanda kiamat, Nabi menceritakan kepada sahabat tentang tanda-tanda kiamat besar. Yang pertamanya ialah Imam Mahdi. Imam Mahdi ni akan jadi pemimpin kita lah. Suatu hari nanti kita akan berjumpa dengan Imam Mahdi kalau umur kita panjang. Sebab beliaulah yang akan jadi pemimpin kita. Ketika Imam Mahdi menjadi pemimpin kita, ketika itu Allah Ta'ala pun turunkan Nabi Isa. Nabi Isa turun. Ketika itu waktu subuh, Nabi Isa turun di Syria, di Manaratul Bayda, Menara Putih di Syria, bersama dengan 2 sayap malaikat. Kemudian Nabi Isa terus pergi ke Palestin, tempat Imam Mahdi. Ketika itu waktu iqamah, Nabi Isa, ini hadis sahih, Nabi Isa pun nak sembahyang lah, duduk di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi kenal Nabi Isa, lalu disuruhnya Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa menolaknya. Nabi Isa kata, kamulah yang jadi imam. Ini menandakan bahawa Nabi Isa itu bukan seorang Nabi, bukan sebagai seorang Rasul. Nabi Isa hanya turun menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Isa lah yang akan jadi imam. Tapi Nabi Isa tolak, kamulah jadi imam. Selepas sembahyang subuh tersebut, dikatakan Imam Mahdi menyerahkan pemerintahan kepada Nabi Isa. Dan Imam Mahdi ini tidak lama hayat dia. Dalam hadis Nabi sebut 7-8 tahun saja. Imam Mahdi menjadi pemimpin kita. Di ketika Nabi Isa menjadi pemimpin kita, Nabi Isa lah yang bunuh Dajjal. Nabi ceritakan tentang Dajjal. Dajjal ni hidup tak lama, 40 hari saja. 40 hari bermaharaja lalu. Dan di ketika mana Dajjal nak masuk ke Bab Bulut, ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa tu, di satu ada pintu namanya Babul Lut. Dajjal tak boleh masuk Masjid Haram, Masjid Nabawi, tak boleh masuk. 2 masjid ni tak boleh masuk. Tetapi Masjid Al-Aqsa di Palestin dia boleh masuk. Dalam hadis menceritakan bila Dajjal nak masuk melalui pintu Babul Lut. Babul Lut ni macam Babul Salam lah kalau di Masjidil Haram. Tiba-tiba Dajjal lihat Nabi Isa. Bila Dajjal lihat Nabi Isa, lepuh terus. Seperti garam kena air. Dalam hadis Nabi sebut lembek. Nabi Isa pun ambil cemeti dia pergi bunuh Dajjal. Itu mudah ya Nabi Isa bunuh Dajjal. Bila Nabi Isa dibunuh oleh Dajjal, maka Nabi melanjutkan lagi ceritanya. Allah Ta'ala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj keluar dan bermaharaja lela ketika itu. Dahsyatnya keadaan ketika itu, sehingga Nabi Isa dan kita orang Islam ketika itu dikepung oleh Ya'juj dan Ma'juj. Di ketika itulah Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan pertolongan. Tiba-tiba ba'asa alaihim nakhfan fi aqfa'ihim. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan ulat tak tahu datang dari mana-mana hingga ke tengkuk-tengkuk mereka, tengkuk Ya'juj Ma'juj, menyebabkan Ya'juj Ma'juj mati. Mudah ya, lagu tu ya cerita, mati. Tidak ada tempat ketika itu melainkan dipenuhi dengan daging Ya'juj Ma'juj. Kemudian datanglah satu binatang, bukan satu binatang, burung yang besar tu, ambil daging Ya'juj Ma'juj, bawa pergi ke tempat yang tidak diketahui. Maka Allah Ta'ala pun datangkan air hujan nak bersihkan balik bumi ketika itu. Dan Nabi menceritakan selepas itu Allah Ta'ala pun datangkan angin. Iz ba'asa alaihim rihan. Lalu Allah Ta'ala pun datangkan angin. Angin itu namanya angin lembut, rihan layyinah, ataupun disebut angin baik, rihan tayyibah. Angin itu Nabi kata datang dari arah Yaman, dan angin itu masuk ke celah-celah ketiak kita. Celah-celah ketiak kita orang Islam. Fataqbidu ruha kulli muslim. Lalu angin itu cabut nyawa kita. Kita mati dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mati kena angin itu macam angin ekon lah. Mati dalam keadaan tenang. Yang tinggalnya ialah wa yabqa syiruna, sejahat-jahat manusia. Orang kafir saja yang tinggal ketika itu, sejahat-jahat manusia, dan ke atas mereka lah berlakunya kiamat.
tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, jangan duk bimbang lah. Kiamat yang dikatakan hari kehancuran itu tidak akan berlaku, tidak akan terkena kepada kita. Walaupun ia pasti berlaku, tapi tidak akan terkena kepada kita. Dan Nabi menceritakan lagi, satu lagi kiamat yang pasti akan terkena kepada kita ialah kiamat besar. Kiamat besar itu ialah bila mana Israfil tiup sangkalanya yang terakhir. Setelah mana semuanya mati berlaku. Bila Israfil tiup sangkala yang pertama, mati berlaku, semua mati. Selepas daripada 40 tahun kemudian, ada riwayat kata 40 tahun, ada riwayat kata ialah 40 bulan, ada kata 40 hari. Nabi tidak sebut 40 tahun ke tahun bulan. Dalam hadis Nabi sebut 40 ya. Lepas 40 Allah Ta'ala pun menghidupkan Israfil. Maka ulama-ulama hadis ni bahaskan, maka mereka berpendapat 40 tahun. Dalam 40 tahun tu waktu istirahat. Lepas mati berlaku, semua mati berlaku, hanya Allah Ta'ala saja yang tidak mati. Kemudian 40 tahun kemudian Allah Ta'ala pun menurunkan hujan. Menurunkan hujan ya. Menurunkan hujan, dalam hadis sebut hujan. Lalu hujan tu setinggi 12 hasta. Setinggi 12 hasta. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan Israfil. Israfil letakkan sangkala di mulutnya. Allah Ta'ala bangkitkan Israfil. Israfil letakkan sangkala di mulutnya. Kemudian Allah Ta'ala himpunkan semua ruh-ruh, tak kira lah ruh manusia ke malaikat ke ruh jin ke, semua masuk dalam sangkala. Sangkala Israfil tu. Sangkala itu kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tanya Nabi, sangkala tu macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi kata sangkala itu bentuknya seperti tanduk daripada cahaya. Tanduk kebau tu. Lagu itulah lebih kurang. Tapi tanduk kebau tu tanduk kebau. Ini tanduk cahaya. Dan Abu Hurairah tanya lagi, sangkala itu ya Rasulullah besar mana ya Rasulullah? Maka Nabi kata, sesungguhnya bulatannya saja, bulatan sangkala, bulatan tempat Israfil tiup sangkala itu saja seluruh langit dengan bumi. Bulatannya saja, tidak keseluruhan. Besarnya sangkala itu. Kalau Israfil besar lagi. Dah. Itu tuan-tuan, bila Allah Ta'ala masukkan semua ruh-ruh ke dalam sangkala itu, Israfil pun tiup sangkala. Bila Israfil tiup sangkala, maka ruh kita itu, ruh kita manusia ni, contohnya kita manusia ni, ruh jin-jin lah, ruh kita manusia ni akan keluar daripada sangkala itu bagaikan lebah memenuhi ruang angkasa. Dan ruh kita itu akan pergi masuk ke dalam kubur kita masing-masing. Dia tahu kubur dia kat mana. Kita, kalau kita dikebumikan di sinilah, di Damansara ni, saya tak tahu kat mana kubur kat sini. Kat belakang masjid ni ada kubur. Kalau di sinilah kubur kita, di sinilah kita akan dibangkitkan. Ruh tu akan masuk di mana tempat kubur kita, yang ada sulbi kita. Kalau orang tu mati dibunuh, dicampur dalam laut, dibuang dalam hutan, di situlah kubur dia. Ruh tu masuk ke dalam kubur dia, bukan cari kubur sebenarnya. Ruh tu pergi cari hujung sulbi dia. Hujung sulbi kita tuan-tuan, daripadanya lah kita dijadikan. Di permulaan tazkirah saya sebentar tadi, saya ada bacakan, minha khalaqnakum, daripadanya lah kita dijadikan. Wa fiha nu'idukum, daripadanya juga kita akan kembalikan balik, dan daripadanya lah juga kita akan dikeluarkan balik. Ruh tu akan masuk dalam sulbi kita masing-masing, lalu terbentuk balik jasad kita. Di sini ada ulama kata jasad kita terbentuk seperti mana kita meninggal, keadaan ketika meninggal. Kalau usia orang tu 60 lah, usia orang tu 20 lah, usia orang tu 10 tahun ketika keadaan seperti meninggal. Dan pendapat kedua kata, bila roh tu masuk dalam sulbi, jasad terbentuk ikut saiz akhirat, bukan saiz dunia. Saiz akhirat ni sama, tinggi Nabi Adam 60 hasta, ikut umur Nabi Isa. Umur Nabi Isa ni 33 tahun ataupun 35 tahun. Lalu semua dibangkitkan dalam keadaan telanjang daripada kubur masing-masing, bagaikan cendawan.
yang kena hujan. Dikatakan di ketika inilah kiamat besar. Bila roh tu masuk dalam bila roh tu masuk dalam sulbi, terbentuk balik jasad kita, kita dibangkitkan daripada kubur kita masing-masing. Itulah namanya kiamat besar dan pasti akan berlaku. Dan kita semua akan berjalan menuju kepada mahsyar. Menuju kepada mahsyar. Di ketika mana kita dibangkitkan daripada kubur kita, dalam keadaan telanjang. Nabi menceritakan hadis ini kepada Aisyah. Lalu Aisyah kata, ya Rasulullah, malunya aku ya Rasulullah, kerana kemaluanku dilihat oleh orang. Maka Nabi kata, wa sawatah, jangan malu, jangan kamu rasa bimbang. Tidak ada seorang pun di antara mereka bila dibangkitkan daripada kubur ketika itu yang memandang ke bawah. Tak ada. Semua mata-mata kita manusia bila dibangkitkan daripada kubur ketika itu, mata kita terus memandang ke langit. Kenapa memandang ke langit? Kerana takjubnya dengan hari kiamat. Takjub dengan hari kiamat. Dan kita akan dihalau oleh api, dan ada malaikat yang menghalau kita pergi kepada mahsyar. Dalam surah ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam ayat yang ke-8, dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, 7, 8, 9 menceritakan bila dibangkitkan kita akan menuju kepada mahsyar. Baik, pakat berjalan belakang ikut amalan masing-masing lah. Ada yang sempatah sekilat, ada yang berjalan seperti biasa, ada yang berkenderaan. Di pada mahsyar itu kita ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama ialah ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan, ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kedua ashabul maimanah, golongan kiri. Golongan kanan ini mereka yang ambil buku amalan dengan tangan kanan. Golongan kedua golongan kiri. Golongan kiri ini ambil buku amalan dengan tangan kiri. Ini tidak selamat. Golongan yang selamat ialah golongan yang ambil buku amalan dengan tangan kanan. Dan golongan yang paling mulia, dia ada 3 golongan, bukan 2, 3. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-10 dalam surah Al-Waqi'ah, was-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang ketiganya ialah golongan VVIP. Golongan ini dia tak ambil buku amalan dengan tangan kanan, dia tak ambil, dia terus pergi masuk syurga. Ini yang hebatnya tuan-tuan, ini yang hebat. Kita nak jadikan inilah, nak jadikan as-sabiqun al-awwalun ni. As-sabiqun al-awwalun ni mereka yang mendahului kebaikan. Bila diajak buat benda baik, mereka lah yang mula-mula nak buat benda baik. Bila diajak datang sembahyang berjemaah dengan azan, mereka lah yang mula-mula datang bersegera sembahyang berjemaah di masjid. Saya nak bacakan sikit lagi, ada seminit lagi tuan-tuan. Saya nak bacakan tafsir. Apakah yang dikatakan, siapakah yang dikatakan as-sabiqun awwalun? Mereka yang golongan VVIP ni, yang tak payah ambil buku amalan dengan tangan kanan. Yang tangan kiri tu kita tolak ke tepi lah. Yang ambil buku amalan dengan tangan kanan tu dah berjaya dah. Nah, tapi ini lebih berjaya lagi. Tak payah ambil buku amalan tangan kanan, tak payah, terus masuk syurga. Ini golongan VVIP. Yang pertama ialah para nabi. Para nabi. Yang kedua, orang-orang yang bersegera dan mendahului orang lain dalam membuat kebajikan. Itu dia. Semayang, dialah yang mula-mula datang. Bila ajak bersedekah, dialah yang mula-mula hulurkan tangannya untuk memberi pertolongan. Yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi, yang dikatakan pernah sembahyang dengan Nabi di 2 kiblat, iaitu Kaabah dan Masjid Aqsa. Ini sembahyang di Masjid Kiblatain ini. Ini tafsiran para ulama. Cuma dia dalam perbahasan ulama tafsir ini tuan-tuan, yang saya nak ceritakan di sini ialah mereka yang dikatakan orang yang special ini, yang tak payah ambil buku amalan dengan tangan kanan ini, mereka terus masuk syurga ini, ialah mereka yang bersegera menunaikan sembahyang 5 waktu. Humus sabiquna ila salawatil khams.
mereka yang bersegera menunaikan sembahyang 5 waktu. Inilah pandangan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dikatakan pintu gedung ilmu. Kalaulah Nabi sebagai gedung ilmu, anak kuncinya itu ialah Sayyidina Ali, maka inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, tafsiran kepada ayat ini ialah mereka yang bersegera menunaikan sembahyang 5 waktu. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita cubalah ya, yang dah biasa dengan sembahyang di awal waktu di masjid, bila dengan azan, alhamdulillah. Yang belum lagi itu, kita cubalah latih diri kita, bersegeralah kita ke masjid, ke surau bila kita nak sembahyang. Bila kita dengar azan, kita orang yang mula-mula, kalau boleh masuk ke masjid sebelum azan berkumandang. Mereka inilah tafsiran para ulama, orang yang dikatakan di antara orang-orang yang bersama dengan Nabi dan juga para sahabat, yang dikatakan golongan VVIP yang tak payah ambil buku amalan dengan tangan kanan, mereka terus akan masuk ke dalam syurga direct. Tuan-tuan sekali, itu sajalah kuliah subuh kita pada pagi ini. Moga-moga apa yang kita dengarkan ini Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita. Dan saya minta maaf banyak-banyak jika sekiranya ada buatkan sahabat-sahabat tidak rasa puas hati, tidak dengan pentafsiran saya yang kurang jelas, ada terasa hati dengan kata-kata saya minta maaf banyak-banyak. Dan juga mungkin ada terambil masa tuan-tuan, saya juga minta maaf banyak-banyak tuan-tuan ya. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, dapat kita beramal dengan yang terbaik dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita doakan juga agar kita diberikan kesihatan. Penting sangat-sangat sihat ni. Sekarang ni benda yang sangat berharga, sihat lah. Sihat. Kalau tak sihat, kita duduk kat rumah je lah. Duduk kat rumah tu sama macam PKP dulu ya. Tak ada beza lah. Tahu dengan sakit pula, tak sempurna lah nak ibadah. Ini masing-masing pakat-pakat tolong berdoa lah ya. Saya tolong berdoa kepada Haji Fadil, Fadil tolong berdoa kepada saya, pakat-pakat tolong berdoa lah agar kita semua sihat. Jadi kalau kita nak doa kita itu mustajab, kita doalah kepada kawan kita. Nabi kata, kalau kamu nak doa kamu cepat mustajab, kamu doalah kepada kawan kamu. Sebut nama kawan kamu. Tak sebut ramai pun tak apa, sebut seorang pun tak apa, asalkan sebut nama khususi, maka doa itu akan diaminkan oleh malaikat. Kalau kita berdoa kepada kawan kita, kita sebut nama dia, doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Dakwatul mar'il muslim, doa seorang muslim, dakwatul mar'il muslim li akhihi, kepada saudaranya yang muslim, bizahril ghaibi, tanpa pengetahuan kawannya, mustajab. Doa itu mustajab, Allah Ta'ala terima terus. Kenapa mustajab? Inda ra'sihi, kerana di kepalanya, di kepala kita semua ni adanya malaikat, malakun muwakkal. Ada satu malaikat di kepala kita ni, masing-masing ada malaikat. Ikut kita ke mana saja kita pergi. Apa fungsi malaikat ini? Indama kullama, tiap-tiap kali, da'a, dia berdoa li akhihi, kepada saudaranya, bi khairin, yang baik-baik. Qalal malakul muwakkal, lalu berkatalah malaikat yang di kepala ini, bihi, dengan apa yang didoakan itu, amin, perkenankanlah ya Allah doanya itu ya Allah, amin. Malaikat yang aminkan doa kita. Itu tuan-tuan. Jadi di antara tips bagaimana doa kita tu nak cepat Allah Ta'ala mustajab, dalam doa itu jangan lupa doakan kepada saudara kita, sahabat kita. Sebut nama kalau boleh, sebut nama. Kalau sebut ramai tu panjang sangat. Kalau mampulah, tak mampu seorang tak apa, sebut nama saya seorang tak apa. Ikutlah nak sebut siapa pun, asalkan kita doa untuk dia. Ya Allah, Engkau berilah kesihatan yang sempurna kepada Haji Fadil ya Allah, ahli keluarganya ya Allah. Ya Allah, Engkau murah rezekinya ya Allah dengan keberkatan ya Allah, panjangkan usianya dengan kebaikan ya Allah. Contohnya Engkau pemudahkan segala urusannya ya Allah. Kita doa khusus untuk dia. Jadi malaikat pun amin. Malaikat amin doa kita. Bukan setakat malaikat aminkan doa kita, malaikat juga doa walaka bimislin, dan begitulah juga kamu pun dapat seperti apa yang kamu doakan itu. Ya Allah, janganlah Engkau berikan apa yang didoakan itu kepada saudaranya sebelum Engkau berikan kepadanya terlebih dahulu. Tuan-tuan Itu saja tuan-tuan kuliah subuh pada pagi ini. Saya minta maaf sekali lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam rabbil alamin. Minta maaf tuan-tuan ya kerana masa yang begitu lama, dan saya nak buat sedikit pengumuman pada pagi ini. Pada pagi ini saya nak buka sedikit ruang untuk sama-sama kita berinfak. Saya dapat perkhabaran dari sahabat di Kamboja. Keadaan sekarang di sana susah, kering, kemarau, boring air boring tu tak keluar air, tak ada air langsung. Tak ada air langsung, kesian. Setengah-setengah tempat tu ada lah, tapi banyak tempat tu air kering, kering air. Keadaan yang susah. Jadi kawan saya di sana minta tolong saya sampaikanlah kepada tuan-tuan semua, sesiapa yang sudi buat sumbangan buka puasa kepada sahabat-sahabat kita di sana, kita akan hulurkanlah sedikit bantuan kepada mereka. Satu keluarga tu tidak banyak, dalam RM20 saja. Sebab ramai kan. Biasanya dia letak di satu padang yang luah, fakir miskin, dan dia agih-agihkan ya. Jadi kita perlukan sumbangan yang banyak sikit lah ya, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Siapa-siapa yang nak buat sumbangan buka puasa kepada saudara kita di sana, bolehlah masukkan dalam tabung dekat pintu masuk kita. Kita bukan kata nak belikan makanan yang sedap-sedap kepada mereka, kita cuma nak belikan beras, nak belikan minyak masak, benda-benda asas saja. Mereka di sana makan bukan seperti kita. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut saya tengok keadaan, mereka makan nasi je, nasi putih tu lauk ikan masin halu-halu. Itu dah cukup bagi mereka. Jadi asalkan ada makanan untuk mereka buka puasa. Jadi kita akan agihkan barang-barang asas saja. Bukan kata kita nak belikan makanan sedap-sedap kepada mereka, asalkan mereka ada makan untuk buka puasa. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka semua di sana, dan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk menolong mereka di sana, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.